Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah pengislaman suku Buranon. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Setelah diteliti silsilah Sulu yang dirujuk Najib Selebi dalam catatannya The History of Sulu yang kemudiannya dirujuk dan diulas oleh Profesor Majul dalam Islam di Filipina, satu-satunya yang boleh dirujuk berkenaan pengislaman Buranon ialah kenyataan setelah kedatangan Syed Abu Bakar. Syariful Hasimlah orangnya yang bertanggung jawab dalam pengislaman orang bukit, yaitu Buranon. Menurut riwayat, selepas Syarif itu mengajar Quran dan mengislamkan penduduk-penduduk pantai, beliau kemudiannya telah mengislamkan penduduk-penduduk bukit pula. Orang-orang bukit masih belum lagi memeluk agama Islam. Orang pantai berkata, mari kita tentang orang bukit dan Islamkan mereka. Tetapi Abu Bakar tidak membenarkannya. Sebaliknya, beliau menyuruh orang menumbuk padi dan membuat kuih dan pakaian. Kemudian orang pantai berjalan ke pendalaman menuju ke satu tempat yang sekarang dipanggil Pahayan. Abu Bakar telah mengantar sebilah pedang kepada ketua kaum, mengatakan yang beliau adalah seorang Arab yang boleh dihubungi dengan cara menulis di atas kertas. Ketua kaum itu yang dipanggil pada zaman itu Tamuai berkata bahawa dia tidak mahu menemui beliau kerana dia tidak mahu menukar adat resam nenek moyangnya. Jadi Abu Bakar pergi ke rumah-rumah orang Moro dan memberikan penghuni-penghuninya kuih. Kanak-kanak memakan kuih, tetapi orang-orang dewasa menyangkakan yang kuih itu mengandungi racun, lalu diberikan kepada anjing. Anjing-anjing yang makan kuih itu tidak mati, dan kanak-kanak itu pergi ke kemah Abu Bakar, dan mereka telah dilayan dengan begitu baik. Akhirnya, kedua-dua kaum itu mencapai kata sepakat. Malam itu Abu Bakar bermalam di rumah ketua kaum itu. Ketua kaum itu bermimpi, kononnya dia tinggal di sebuah rumah yang besar dan perhiasannya yang cantik. Abu Bakar telah mentafsirkan mimpi itu dengan mengatakan bahawa rumah itu adalah agama baru dan perhiasan-perhiasan itu pula sebagai faedah-faedahnya. Berita itu tersebar dengan kesukaran untuk mempengaruhi mereka. Akhirnya mereka itu diislamkan. Di manakah kenyataan bahawa berlakunya kaja ketika pengislaman Buranon di atas? Untuk maklumat, Profesor Majul tidak menyentuh tentang kaja secara langsung, tetapi telah menjelaskan bagaimana permulaan dakwah terhadap kaum Buranon oleh Syed Abu Bakar. Maka dengan demikian dapatlah kita hubungkan dengan kenyataan tradisi lisan kaum Buranon hari ini bahawa mereka melakukan kaja sempena sumpah pengislaman mereka oleh Syekh Mahadum. Hal ini perlu penjelasan lanjut secara mantik, iaitu logik. Kami berpendapat kaja sememangnya berasal dari perkataan kerja, yaitu kerja keras mengislamkan Buranon. Sebab itu disebut sebagai kesukaran untuk mempengaruhi mereka.
Dalam hal ini, Buranun sebenarnya terlalu istimewa kerana walaupun sudah ada orang Islam dan pendakwah datang sebelum Syahid Abu Bakar ke Sulu, tetapi setelah pengislaman Buranun, barulah dikatakan Sulu telah berjaya diislamkan. Sama ada ianya hasil dakwah sistematik Syahid Abu Bakar maupun kerana kemasukan Buranun ke dalam Islam, kedua-duanya saling berkaitan. Kemungkinan besar Syahid Abu Bakar melakukan kerja pengislaman Buranun bukan di rumah-rumah mereka, kerana sudah tentu rumah Buranun kurang sesuai atas faktor kebersihan dan kesucian. Kami berpendapat kaum Buranun adalah satu rumpun terdekat kaum Batak. Dalam kajian kaum Batak Samada yang berada di Sumatera dan Kepulauan Sulu Utara adalah dari rumpun Melayu Porto atau manusia terawal di Nusantara, sama dengan Puak Nias, Aita, Jakun, Sakai. Membelah anjing dan babi serta menyimpan tuak atau arak di rumah-rumah mereka adalah hal biasa ketika itu. Ditambah lagi dengan bentuk tandas, mereka yang agak bebas hanya masuk ke dalam semak untuk melakukan proses pembuangan. Maka tidak mustahil Syahid Abu Bakar bawa mereka ke kawasan bersih di atas bukit, kemudian menebas hutan belukar, lalu memasang kemah. Setelah itu memberi pengajaran kepada mereka tentang Islam. Maka kajian ini telah bermula di sini. Majlis makan-makan secara gotong royong yang sudah tentu dengan memasak hidangan terbaik kaum Buranun kepada Syahid Abu Bakar yang menjadi guru mereka, serta dikongsi saudara-saudara mereka yang bersama-sama. Mengucap 2 kalimat syahadah telah mengujakan jiwa mereka yang hadir ketika itu. Hinggakan anak cucu mereka dimestikan melakukan doa selamat di atas bukit tersebut sebagai mengenang hari yang menggembirakan buat mereka selama-lamanya. Berkenaan sumpah, sebenarnya membaca 2 kalimat syahadah adalah satu penyaksian yang juga disebut ikrar. Ikrar juga adalah salah satu bentuk sumpah. Maka sumpah di sini seperti yang dimaksudkan oleh Buranun tentunya berkaitan dengan syahadat ain. Seolah-olahnya orang Buranun hari ini yang melakukan kajian menyatakan bahawa hari pengislaman nenek moyang mereka oleh Mahdum adalah salah satu sumpah, dan hari tersebut perlu diingati oleh keturunan mereka dengan melakukan semula kerja pengislaman secara simbolik. Agar dengan demikian generasi kemudian akan terus kekal Islam. Sesiapa yang tidak melakukannya, mereka akan mendapat kemurkaan Tuhan dan akan mendapat musibah di dunia lagi sebelum di akhirat, kerana mungkin telah dianggap telah lupa yang diri mereka telah Islam, bukan murtad. Kalau ia betul-betul sumpah seperti yang didakwa, maka kemungkinan Syahid Abu Bakar mengulangi apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW dengan kaum muslimin Yartib, Madinah, yang bersumpah di atas sebuah bukit yang dinamakan Aqabah. Rasulullah SAW telah melakukan persetiaan dengan orang Madinah untuk membela dirinya. Dalam persetiaan Aqabah yang kedua telah diriwayatkan, kemudian Rasulullah pun berucap di samping membaca beberapa ayat Al-Quran sambil menyeru ke jalan Allah dan mempelawa mereka kepada agama Islam.
Di akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuarakan hasrat baginda. Katanya, "Saya berjanji dengan kamu supaya sanggup mempertahankan diriku seperti mana kamu mempertahankan anak istri kamu." Al-Bara bin Marur memegang tangan Rasulullah dan berikrar, "Ya, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, kami berjanji dan berikrar akan membela diri engkau seperti mana kami mempertahankan diri sendiri. Berjanjilah dan percayalah kami, wahai Rasulullah, demi Tuhan, kami semua adalah juara peperangan dan persenjataan belaka. Keistimewaan ini kami warisi sejak turun-temurun dari datuk nenek kami yang ulung." Perlulah dipahami bahawa ketika Syed Abu Bakar mengislamkan Buranon, beliau belum diangkat menjadi sultan. Beliau ketika itu sedang sibuk membina madrasah dan masjid, mengajar sebilangan tausug dengan asas fardu ain dan membaca Al-Quran. Kemudian dihantar ke pulau-pulau untuk menjadi imam. Hingga hari ini, hasil kursus ringkas beliau terhasil imam tradisional masih ada, yang digelar mukali atau imam ma'amam. Masih wujud, kadang-kadang mereka dipanggil sebagai imam kemasan. Keberanian dan keluhuran budi Syed Abu Bakar telah menawan hati Buranon untuk menganut Islam. Maka sumpah kemungkinan mereka adalah untuk membela Syed dari ancaman puak Buranon di lain kawasan. Setelah pengislaman mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di Bukit Aqabah, kebetulan Buranon ini sangat sinonim dengan gunung atau bukit. Mereka sangat terkenal dengan keberanian berperang di darat. Dilaporkan oleh Spanyol dan Amerika di Sulu bahawa kaum yang paling ramai menyerang secara jurumentedo, yaitu berani mati, ialah kaum tausug Buranon, dan merekalah yang paling ramai syahid. Sama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Kami semua adalah juara peperangan dan persenjataan belaka. Keistimewaan ini kami warisi sejak turun-temurun dari datuk nenek kami yang ulung." Kaum Buranon pernah dilaporkan pernah memasuki perkampungan kaum Banjar di Jolo, lalu membunuh mereka beramai-ramai. Pembunuhan tersebut mungkin disebabkan kaum Banjar ketika itu terlalu ramai mendiami Jolo, dan mereka menguasai beberapa bidang perdagangan bersama kaum Bugis, menyebabkan kemarahan kaum Buranon. Hingga hari ini, kaum Buranon masih berbangga dengan bangsa mereka sebagai kaum terawal di Jolo, dan Kaja adalah satu identiti kewujudan mereka berbanding bangsa lain seperti Tugimaha, Dampuan, Banjar, Baklaya, maupun Bajau dan Yakan. Kalaupun memang wujud sumpah Kaja, ia hanya secara kebetulan. Kemungkinan Syed Abu Bakar menjadi Sultan Sulu yang pertama adalah disebabkan dukungan kuat dari Buranon sendiri, yang sebelum ini Raja Baginda tidak dapat melakukannya. Ritual yang kami maksudkan ialah terdapatnya masakan khusus untuk Kaja. Hal ini sebenarnya perkara biasa bagi tausug. Mereka turut melakukannya ketika mengadakan malam Maulidur Rasul.
dengan menyediakan masakan sama ada pulut kuning dan sebagainya, tanda menghargai hari bersejarah kelahiran Nabi junjungan umat. Hal ini turut berlaku ketika hari kematian. Buranun biasanya akan menyediakan payung yang diperbuat dari kain putih sebagai tanda khusus sebagai buranun. Semua adalah adat semata-mata yang perlu dipahami oleh semua golongan, termasuklah generasi muda Tausug Suluh. Adat gajah seperti ini perlu dibukukan dan dibuat kajian lanjut dari masa ke semasa. Bagi kami, konteks gajah itu yang perlu dilestarikan berdasarkan fakta yang benar, yang bukan saja semata-mata ritualnya. Hari ini kelihatan gajah semakin ditinggalkan kerana dek bangkang para ahli agama. Yang menjadi kesilapan para generasi gajah pula ialah mereka tidak memahami konteks gajah yang sebenar kerana hanya melakukannya secara ikut-ikutan. Jawapan yang selalu mereka berikan sekiranya ditanya hanya berkisar kepada doa dan sumpah serta sukut. Menyebabkan para ulama semakin memusuhi gajah. Kami berpendapat perlunya generasi baru hari ini kepada anjakan paradigma terhadap gajah mereka. Ceramah agama sempena memperingati hari pengislaman mereka, kemudian menjamu makanan tidak semestinya dilakukan di atas bukit dan gunung. Saranan ini mungkin tidak dapat diikuti adalah kerana kewujudan sukut dalam gajah itu sendiri. Kebanyakan kes buranun yang melakukan gajah ialah sekiranya keluarga mereka telah ditimpa penyakit misteri dan kesempitan hidup, barulah mereka lakukan gajah dengan alasan telah terkena sukut. Sekiranya hal ini berterusan, maka tidak hairanlah ia akan terus dibangkang oleh ulama kerana tiada siapapun ahli agama yang akan membelanya kerana gajah mengandungi unsur perbomohan yang boleh membawa kepada kerosakan akidah.